Subtopik bagi pluralisme agama melalui kajian kami ialah yang pertama, sebab pluralisme agama memperakui kebenaran mutlak semua agama. John Hick yang merupakan seorang pelopor utama di dalam pemikiran pluralisme agama yang memperjuangkan dan mempromosikan kesarjanaannya terhadap falsafah ini. Perjuangan yang dibuat oleh John Hick dan sarjana barat yang lain merupakan sebuah perjuangan yang radikal disebabkan John Hick menganggap perubahan yang dibuatnya adalah sebagai satu revolusi dalam teologi Kristian. John Hick menyatakan bahawa selama ini hanya agama Kristian menganggap bahawa hanya Kristian sahajalah agama yang mendukung konsep Tuhan ataupun kebenaran mutlak berbanding agama-agama lain. John Hick menyatakan Tuhan sebenarnya bersifat pusat seperti contoh matahari yang dikelilingi oleh planet-planet yang beredar di sekelilingnya. Oleh itu, John Hick menyatakan agama Kristian sama juga seperti agama yang lain melalui tafsiran Tuhan ataupun kebenaran mutlak yang berpusat itu. Sarjana barat yang terdiri daripada ahli-ahli teologi, ahli akademik, pekaji sosial dan agama adalah sangat berperanan bagi membina pluralisme agama serta menyebarluaskan sebagai falsafah antara agama pada masa kini. Perjuangan ini dianggap sebagai usaha untuk membebaskan teologi iaitu liberation theology antara sesama agama yang dianggap sebagai selama ini terperangkap di dalam ajaran tradisional dan eksklusif Kristian. Harold Coward menjelaskan perkara ini dengan menyebutkan hari ini di sebalik usaha yang dilakukan oleh para pembalik Kristian, mereka mula sedar bahawa agama-agama lain seperti Yahudi, Islam, Hindu dan Buddha tidak akan pupus malah terus subur. Ini telah menyebabkan para penganut Kristian mula menilai semula secara serius kefahaman mereka tentang kehendak Tuhan, ajaran Bible tentang Yesus, doktrin agama Kristian tentang Kris dan misionari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman bin Syamsuddin. Baiklah, saya akan meneruskan bagi menjawab persoalan yang berikutnya, iaitu bagaimanakah pengalaman barat ini melalui pluralisme agama dapat melakukan transformasi terhadap doktrin agamanya. Okey, faktor bagi jawapan tersebut adalah disebabkan sejarah kewujudan pluralisme agama itu sendiri, di mana pada abad ke-20 di dunia barat telah tercetusnya senario pertumpahan darah yang berlaku berpunca daripada sikap eksklusif, iaitu mendokong fahaman bahawa hanya terdapat satu sahaja agama yang membawa kebenaran mutlak, manakala agama-agama lain adalah palsu dalam mendakwa truth claim. Akibat daripada kejadian tersebut, maka inklusif muncul dalam pemikiran keagamaan di barat sebagai reaksi bahawa ketegangan dan peperangan tersebut adalah sebagai satu kegagalan eksklusif. Hal demikian munculnya pada ketika itu ahli teologi iaitu Karl Ratzinger terkemuka yang menyokong inklusif ini. Beliau mengatakan bahawa orang-orang dari agama lain akan mendapat keselamatan dengan rahmat Tuhan walaupun kekal dalam agama mereka kerana mereka ialah orang Kristian yang tidak dikenali. Pandangan tersebut turut disokong oleh C.S. Lewis dari agama Nasrani, menunjukkan bahawa berlakunya peralihan dari satu pendekatan dan sikap yang eksklusif kepada sikap inklusif, iaitu menghargai kewujudan pelbagai agama. Namun begitu, inklusif ini dilihat tidak cukup kerana masih menilai agama lain dari perspektif agama sendiri yang dianggap lebih unggul. Maka, diperkenalkan pula pluralisme agama untuk melihat semua agama dari perspektif yang kononnya lebih terbuka, bertitik tolak daripada andaian berkenaan. Maka, ramai pemikir dan ahli teologi barat mendokong fahaman pluralisme agama adalah satu-satunya jalan keluar dalam menangani sikap saling memusuhi dan tidak toleransi masyarakat beragama. Maka, dengan kewujudan fahaman inklusif ini, ianya telah menguatkan transformasi doktrin agamanya melalui kemunculan fahaman pluralisme agama ini.
bagi menghentikan ketegangan dan peperangan akibat perbezaan fahaman. Seterusnya, dapat dikatakan ianya telah mengukuhkan keunikan dan kelebihan tamadun barat serta agama yang diwakilinya iaitu agama Kristian. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Pluralisme agama ini boleh menyebabkan berlakunya kekufuran bergantung kepada bagaimana tafsiran dan tanggapan masing-masing terhadap fahaman ini. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu memahami pluralisme dengan beranggapan bahawa semua agama adalah sama nilainya di sisi Tuhan, kebenaran dikongsi bersama atau kebenaran itu relatif, maka itu pastinya bertentangan dengan akidah Islam dan membawa kepada kekufuran. Pluralisme bererti mengiktiraf kepelbagaian agama serta mereka mencuba untuk memahami lebih mendalam antara satu sama lain dan bersikap tolak ansur tanpa menggadaikan prinsip akidah Islam, maka itu tidak membawa kepada kekufuran. Fahaman ini tidak hanya menimbulkan kekeliruan dan perdebatan sesama umat Islam, malah perkembangannya yang sekian menular dilihat sebagai satu ancaman baru. Fahaman ini melanda Muslim di Malaysia berpotensi untuk menghakis keharmonian akidah Islam sekaligus mencetuskan pertelingkahan dan perpecahan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Abdul Rahman, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam semester 6. Hari ini saya akan membentangkan tugasan slide dan video bagi subjek Pemikiran Islam. Okey. Saya akan membentangkan bahagian 4 iaitu Priority Doctrine Salvation diterima oleh pluralisme dan agama-agama lain. Agama-agama besar dunia seperti Judaism, Kristian, Islam, Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Sikhism adalah doktrin yang berbagai dan beragam dari satu kebenaran mutlak iaitu God Absolute Truth. Okey, yang seterusnya ialah ia bermaksud kebenaran mutlak ataupun God Absolute Truth direspon ataupun dipersepsikan ataupun diyakini dalam pelbagai agama dan doktrin. Contohnya seperti Judaism sebagai El, Islam sebagai Allah, Hinduism sebagai Trimurti ataupun Brahman dan Buddhism sebagai Nirvana ataupun Amitabha Buddha. Okey, ia bermaksud walaupun berbeza doktrin agama pemahaman, pada hakikatnya di dalam dunia ni pelbagai-bagai agama dan pemahaman ataupun cara-cara jalan menuju tujuan yang satu. Maksudnya ialah pelbagai agama ini dia berpaksikan pada konsep doktrin salvation iaitu doktrin untuk mendapatkan keselamatan. Agama tradisi yang hebat dikenali sebagai pilihan soteriologi di mana caranya lelaki dan perempuan menemui kebebasan, kepuasan dan keselamatan. Ini berdasarkan ringkasan ringkas daripada pengasas pluralism iaitu John Hick. Maksudnya ialah wujudnya pelbagai agama dan fahaman yang menggunakan doktrin salvation. Inilah mengikut John Hick asas kepada agama pluralism. Maknanya agama tercipta disebabkan manusia inginkan salvation iaitu keselamatan daripada bahaya, dosa, malapetaka dan kematian. Jadi manusia didoktrin untuk memohon perlindungan dan keselamatan daripada bahaya dan dosa, malapetaka, kematian kepada Tuhan dari pelbagai maksudnya manusia dari pelbagai agama didoktrin untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari bahaya, dosa, malapetaka dan kematian. Inilah bermaksud prinsip doktrin salvation ataupun keselamatan daripada fahaman pluralism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia Salwani binti Abdullah. Okey, falsafah pluralisme agama didakwa boleh meningkatkan toleransi dan hubungan baik antara agama di dunia. Hakikatnya, toleransi dan hubungan baik antara agama di dunia tidak berlaku kerana semua agama menyanjung agama masing-masing sehingga berlaku penindasan terhadap agama lain.
Oleh sebab itu, dari mana datangnya toleransi dan menggambai antaragama di dunia yang didakwa boleh ditingkatkan melalui pluralisme? Ia dapat dilihat melalui huraian oleh Peter Pine yang menyimpulkan 3 pegangan utama falsafah pluralisme agama ini. Pertama, ia berpegang teguh dengan semua agama adalah sama berkenaan dengan merujuk kepada Tuhan atau kebenaran mutlak. Maksudnya, walaupun seorang itu menganut agama Hindu kerana dilahirkan di India, individu tersebut juga mungkin akan menganut agama Islam sekiranya dilahirkan di Mesir. Selain itu, individu tersebut juga mungkin akan menganut agama Buddha sekiranya dilahirkan di Sri Lanka dan mungkin juga menganut agama Kristian sekiranya dilahirkan di England. Pegangan ini menunjukkan bahawa tidak kira di mana seseorang itu dilahirkan dan setiap manusia sudah tentu mempunyai pegangan agama masing-masing. Setiap agama menyeru penganutnya untuk taat kepada Tuhan dan mengikut cara masing-masing dan mempunyai cara ibadah tersendiri. Jelaslah bahawa falsafah pluralisme agama beranggapan bahawa pegangan ini kononnya meningkatkan peluang semua agama berbaik-baik dan boleh bertransaksi kerana masing-masing mempunyai Tuhan atau kebenaran mutlak untuk dirujuk. Hakikatnya, cara pelaksanaan amalan, ibadah dan kepercayaan untuk merujuk Tuhan adalah berbeza. Kedua, ia berpegang dengan semua agama adalah sama dalam menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya. Frasa bahawa tiada keselamatan di luar gereja atau keselamatan hanya melalui Yesus Kristus terbatal. Sarjana Barat turut mencadangkan agar reformasi dalam teologi diwujudkan seperti Wilfred Cantwell Smith mencadangkan teologi dunia dan Paul F. Knitter mencadangkan pembebasan teologi. Hal ini adalah untuk melaksanakan hanya ada satu teologi sahaja yang boleh diaplikasikan dalam mengkaji dan memahami semua agama-agama yang ada di dunia. Kononnya masyarakat dunia ini akan saling bertransaksi dan berbaik-baik dengan wujudnya satu teologi sahaja bagi semua agama melalui pluralisme agama. Benarlah bahawa semua agama melindungi penganutnya, namun amalan mereka tetap adalah tidak sama. Sekiranya satu teologi sahaja yang diguna pakai, berkemungkinan akan timbul pertengkaran antara agama kerana pemikiran dan kepercayaan yang bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Okey, yang ketiga ialah ia berpegang dengan semua agama mempunyai maklumat yang terhad terhadap Tuhan atau kebenaran mutlak. Oleh yang demikian, tiada agama yang layak menafikan agama lain mahupun mendakwa bahawa agamanya sahajalah yang mutlak. Smith contohnya berpendapat bahawa teologi Islam tidak sepatutnya digunakan bagi menilai agama Hindu maupun agama-agama lain. John Hick pula berpendapat bahawa seseorang perlu membebaskan diri daripada kerangka agamanya sekiranya mahu menilai agama lain. Knitter turut menegaskan tidak ada satu pun teologi agama yang sempurna dan berhak membuat penilaian ke atas satu sama lain. Oleh sebab itu, mereka beranggapan bahawa pluralisme agama ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyatukan semua agama. Walhal sudah sedia maklum bahawa umat Islam hidup berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukannya pemikiran manusia semata-mata. Al-Quran sememangnya rujukan utama yang paling tepat untuk semua manusia kerana ia mengandungi cara penyelesaian masalah yang berlaku kepada manusia sekaligus mendorong manusia untuk berfikir. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan teruskan dengan subtajuk berkaitan di antara pluralisme agama dengan fahaman tradisional serta fahaman moden. Akan teruskan dengan apa itu fahaman tradisional. Fahaman tradisional ialah sesuatu yang bersifat eksklusif dan tiada tandingan, dan ianya merujuk kepada sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan yang kekal turun-temurun dan menjadi sebati dalam diri ataupun dalam sesebuah kumpulan masyarakat itu. Dan sifat berpegang teguh dengan amalan dan kepercayaan beragama memberi kesan kepada pemikiran seseorang itu. Dan jika sesebuah kumpulan masyarakat tidak berpegang teguh dengan amalan agama mereka, maksud saya dengan amalan agama masing-masing, dan mereka akan mudah untuk menjadi pengikut fahaman pluralisme ini, dan mereka akan mudah terpengaruh dengan fahaman pluralisme.
Okey, dan seterusnya kita akan masuk kepada fahaman moden, di mana fahaman moden ini merupakan satu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan perubahan-perubahan di dalam fahaman moden ini meliputi pemodenan terhadap aspek budaya, seni, pegangan, adat resam, pendidikan dan sebagainya. Dan di dalam fahaman moden juga mereka menganggap bahawa agama itu adalah kolot dan sesetengah daripada ajarannya tidak sesuai untuk diamalkan dengan konsep pemodenan yang ingin dibawa pada masa era pemodenan sehingga ke masa kini. Okey, dan pada awalnya fahaman moden ini muncul hanya untuk bertujuan untuk menentang fahaman tradisional dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman. Dan terdapat isu-isu pluralisme agama yang melibatkan fahaman moden ini. Antaranya ialah kurangnya pendidikan agama, di mana terdapat contoh yang berlaku di negara kita, iaitu terdapat segelintir golongan Muslim di Malaysia yang menyokong kebebasan beragama, menyambut serta meraihkan hari-hari kebesaran agama secara bersama tanpa wujudnya garis sempadan ataupun garis pemisah antara agama Islam serta agama lain. Dan fenomena ini sememangnya mempamerkan atau menunjukkan kehidupan masyarakat yang tanpa dibatasi dengan sempadan agama lain. Sebelum menjalankan kerja kursus ini, ilmu berkenaan dengan prisma agama yang saya ada adalah sangat cetek. Saya juga tidak pasti bagaimana untuk melakukan kerja kursus ini. Okey, semasa menjalankan kerja kursus pula, saya mula mendapat bayangan cara sebenar untuk melaksanakan kerja kursus ini melalui pembentangan filah seperti yang diajar oleh pensyarah. Saya juga mendapati banyak ilmu berkenaan dengan prisma agama yang saya tidak tahu seperti sejarah, pegangannya, kesan dan juga tujuannya. Selepas menjalankan kerja kursus ini, saya telah berjaya meningkatkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan prisma agama dan dapat membezakan kelebihan Islam sebenar dengan prisma agama. Saya juga dapat mengetahui tujuan pencetusan prisma agama di dunia ini, iaitu merasionalkan kewujudan pelbagai agama atas dasar toleransi demi meningkatkan hubungan baik antar agama di dunia. Okey, untuk refleksi saya, sebelum saya membuat tugasan ini, bagi saya tajuk pluralism ini agak mengelirukan dan kurang difahami. Dan juga saya kekurangan bahan disebabkan peristiwa COVID ini. Dan juga saya mengalami masalah capaian internet, dan juga saya agak keliru apa yang nak dilakukan dalam tugasan filah ini. Jadi semasa saya lebih faham setelah saya bertanya kepada ahli kumpulan saya dan mereka menerangkan kepada saya. Dan juga masalah capaian internet dan masalah bahan rujukan dapat saya atasi dengan baik. Dan refleksi selepas apa yang saya buat ialah saya dapat mengetahui kaedah filah, saya dapat mengetahui ilmu pluralism yang memberi ancaman kepada institusi Islam. Okey, itu saja setakat saya pembentangan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Berdasarkan apa yang saya lakukan mengenai tugasan kumpulan filah ini, saya dapati bahawa terdapat kesusahan dalam mencari bahan-bahan dalam membuat tugasan ini. Di samping itu, saya juga mempunyai masalah dalam mendapatkan capaian internet yang laju, di mana untuk mencari sesuatu maklumat ia memerlukan talian internet yang cukup pantas. Di samping itu juga masalah yang saya hadapi dalam membuat tugasan filah ini ialah komunikasi antara kumpulan, di mana kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik apabila kita melakukan tugasan di rumah masing-masing. Saya menghadapi masalah untuk memahami proses pembuatan jadah filah. Yang kedua, saya suka memahami tajuk pluralisme agama ini kerana tajuk ini agak berat bagi saya. Semasa saya menjalankan PBL, saya mula faham kegunaan jadah filah ini. Saya menghadapi kesukaran untuk mencari bahan sebagai rujukan. Yang selepas pada PBL ni diselesaikan,
jalankan. Saya dapat mempelajari bagaimana cara membuat filler dengan betul, jadual filler dengan betul. Kemudian saya dapat memahami dengan lebih mendalam apa itu pluralisme agama. Sebelum PBL, saya hanya mengetahui secara umum mengenai pluralisme. Semasa PBL, saya lebih mengambil berat tentang apa itu pluralisme serta mengetahuinya secara serba sedikit. Namun, selepas pada PBL, saya menjadi lebih peka mengenai apa itu pluralisme dan bagaimana terjadi pluralisme walaupun pada akhirnya pluralisme berakhir dengan dilema dan masih diperkatakan sehingga hari ini. Okey, sebelum menjalankan tugasan PBL ini, saya tidak begitu jelas mengenai maksud pluralisme itu sendiri dan hanya mengetahui beberapa perkara asas mengenai pluralisme agama ini. Dan semasa menjalankan PBL, kami dapat mengenal pasti bahawa terdapat beberapa cabaran. Antaranya ialah kami tidak dapat melakukan temu bual kerana berlakunya pandemik COVID-19 di negara kita, dan akan tetapi kami menyiapkan tugasan ini menggunakan kaedah perpustakaan, dan setiap ahli kumpulan banyak memberi kerjasama dan membantu untuk menyiapkan tugasan ini. Dan selepas menyiapkan tugasan PBL ini, kami mengetahui dan memahami mengenai maksud, latar belakang pluralisme agama dengan lebih mendalam, dan kami juga dapat mengetahui bahawa pluralisme agama ini dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.